Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat sejahtera. Selamat petang. Okey, sekarang ni kalau ikut jap Okey, so kalau nak ikutkan kehadiran masih lagi belum penuh, nak ikutkan ada 13 orang kan total kan. So ini rasanya macam baru berapa orang? Hmm, 8 orang kan. Okey, saya teruslah. So nanti yang kawan-kawan yang tak dapat masuk tak apalah, mungkin kita nanti saya bagi link link rekod balik semula nanti. Okey, semua sihat hari ni? Semua okey? Semua okey? Suara dengar tak? Jap, bagi respon jap. Suara saya dengar tak? Dengar cikgu. Okey. Okey, so untuk yang program yang Lead to Success, untuk yang ADMET, okey, kalau nak ikutkan yang dalam jadual, saya yang akan handle lah untuk 3 kelas. So ini adalah kelas yang pertama. Okey, sekarang ni nak tanya dululah, dah ada study belum tajuk-tajuk tingkatan 4? Sekarang dah bulan 6, bulan 6, bulan 7, bulan 6. So dah start study ke belum tajuk tingkatan 4, tajuk yang lepas? Nak tanya. Ada yang dah? Belum. Ada yang dah? Siapa yang dah respon? Okay, semua orang memang belum study langsung Okay, tak apa. Belum lagi, start pun belum. Okay, okay, so sekarang ni kita akan terus kepada tajuk dulu. Okay, saya hanya nak mengingatkan tajuk. Okay, so sekarang ni sebenarnya kalau ADMET, nak mudah, nak senang faham, korang kena study by tajuk. Maksudnya macam contoh, okay, dalam minggu ni saya mungkin nak fokus tajuk fungsi. Contoh, saya bagi contoh lah. So maksudnya tajuk fungsi tu kamu study daripada A sampai Z fungsi saja. Okay, maksudnya mungkin satu tajuk dia mengambil masa yang agak lama lah untuk kita study balik kan. So maksudnya kamu bagi, maksudnya terpulang kepada masing-masing lah. Ada orang 2 hari sekali dia dah tukar tajuk baru. So maksudnya saya cadangkan untuk kamu study ikut tajuk. Jangan langsam sekaligus, sebab biasa langsam sekaligus ada beberapa input yang tak lepas. Maksudnya nanti dia, sebab dia kalau ADMET ni dia sebenarnya macam kita kena kuasai hampir semua dalam satu tajuk tu baru kita boleh buat. Okey, lagi-lagi tajuk yang kertas 2. Oh, tak apa, lepas ni saya explain balik format SPM. Okey, so untuk yang ni tajuk, okey, tajuk tingkatan 4, kalau kita tengok belah kiri ni, nampak tak? Semua nampak? Nampak Okey, ni semua dah belajar kan tahun lepas kan? So ada fungsi, boleh bayang tak fungsi yang mana satu? Fungsi ingat lagi tak? Fungsi yang mana? Yang ada songsang, yang ada gambar raja van, gambar raja van lah. Gambar raja, ingat tak? GF -1, songsang, cari F, cari G. Ingat lagi tak? Ingat sih. Ingat sikit. Okey, fungsi kuadratik. Kalau sebut fungsi kuadratik, apa yang kita bayang? Apa fungsi kuadratik? Kita ada persamaan bentuk am. Ingat tak? Ke dah lupa? HTP, HDP, hasil tambah punca, hasil darab punca. Semua dalam tajuk ni. Yang ada graf, graf apa ni? Graf apa kita panggil tu? Sekejap Yang ada graf maksimum, graf minimum, and then kita ada bentuk am. Ingat lagi bentuk am dia tak? Ke dah lupa dah? Dah tak ingat dah? Okay, nanti study balik Okay, so sistem persamaan yang cari nilai X, nilai Y, yang ada lagi satu yang cari nilai Z. Ini macam persamaan serentak lah, senang cerita dia persamaan serentak. Indeks set logaritma ni
Okey, yang indeks set logaritma, ingat lagi tak indeks yang mana, set yang mana, logaritma yang mana ke dah lupa dah? Okey tak tajuk ni? Okey. Okey, next Okey. janjang. Janjang ada dua, janjang aritmetik, janjang geometri. Ingat lagi? Ingat. Ingat, hukum linear ada pakai graf. First buat jadual, cari nilai, buat graf, garis lurus. Ingat lagi? Lepas tu tukar bentuk. Ingat. Okey, geometri koordinat ada garis lurus, apa? Serenjang, selari, M1, M2 sama dengan negatif 1. Ingat lagi? Ke dah lupa? Ingat, locus semua ingat. Geometri koordinat banyak. Vektor ingat lagi, apa lagi apa ada dalam vektor? Vektor yang ada ulat tu. AB anak panah, ingat lagi, arah, magnitude, unit vektor. Okay, boleh Okay, penyelesaian segitiga and then nombor indeks. Penyelesaian segitiga yang kita ada formula sin dengan cos. Nombor indeks yang kita ada formula, apa nama formula dia? Apa formula? Nombor indeks? Indeks harga. Lagi satu apa? Huruf K. Lagi satu apa? Indeks harga, satu lagi huruf K. Indeks apa? Siapa ingat? Indeks K. Kom apa? Oh, ingat lagi tak? Indeks apa? Indeks komposit. Ingat lagi tak? Dah lupa dah. Okey, terus kepada tajuk form 5. Sekarang dah sampai tajuk mana? Saya lupa nak tanya Cikgu Arif. Fungsi trigo. Dua-dua kelas sama Dia buat serentak kan? Kelas buat serentak ke buat ni asing-asing? Asing-asing. Oh, asing. Okey. So maksudnya sukatan membulat kita patah balik lah. Sukatan membulat kena ingat balik bentuk apa ni? Bulatan yang kita ada formula-formula, beberapa formula ataupun bentuk gambar. Betul kan? Yang gambar segitiga ada, betul? Yang kat dalam tu. Pembezaan, ingat lagi pembezaan? Pembezaan yang mana? Bagi contoh pembezaan. dy per dx. Okay, good. Pengamiran, contoh. Contoh pengamiran. Simbol apa? Ingat tak? Ada apa? Ulat. Simbol ulat and then belakang ada dx, betul? Ataupun simbol kamiran belakang dy. Masih ingat lagi? Bila nak guna? Ingat lagi tak? Ke dah lupa? Lupa sudah? Okay, next. Pilih atur dan gabungan. P dengan huruf satu lagi. Huruf apa? Dia ada dua. C. Pilih atur P. Okay, good. Satu lagi C. Bila nak guna tahu Bila nak guna P, bila nak guna C, tahu tak? Ikut soalan sebenarnya. P more kepada susunan, C more kepada soalan asas. Okay, tak apa. So next kepada taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian baru lepas belajar, ingat lagi. Apa ada dalam taburan kebarangkalian? Ada dua jenis. Yang pertama B. Binomial. Yes, good. Binomial. Second. Normal. Good. Okay. Graf normal okay. Faham? Z semua? Formula X minus Z sama dengan X minus Min, good. Bawah CCM PY. Okay, good. Ni basic-basic ni kena ambil tahulah. Ini depend on soalan. Memang perkataan ada jelas nyata. Perkataan memang sebut normal. Perkataan memang sebut binomial. Ini tak ada masalah sangat dekat soalan. Okay, fungsi trigonometri sekarang tengah belajar yang mana? Dah masuk graf ke belum? Belum. Sekarang masih lagi pembuktian ke? Bukti ke? Ke baru identity? Tak ingat?
Fungsi 3 okey? So far so good? Boleh lah. Boleh lah. Fungsi 3 agak tough. Yang mudah yang graf. Yang belakang-belakang nanti mudah sikit. Yang depan tu a bit complicated sikit. Tapi dia tak ada masalah as long as kamu tahu nak pakai formula mana. Okay. So seterusnya adalah pengatur caraan linear. Oh dah nak habis lah kiranya ni. Okay. So pengatur caraan linear dengan kinematik gerakan linear. Okay. Okay. So ini antara tajuk-tajuk yang memang kalau contoh lah jujur, kalau siapa yang nak dapatkan A plus A dengan A minus, dia kena menguasai semua tajuk. Dengan kata lain, korang memang kena ambil tahu untuk setiap tajuk tu. Sebab dia belum masuk lagi apa yang kita buat careless, dia belum masuk lagi tiba-tiba kita blank masa periksa. Okay, so benda-benda yang macam nampak mudah tapi sebenarnya dia agak mengganggu emosi masa jawab admat. Sebab kadang-kadang bila masa kita pendek, macam kadang-kadang kita tak tahu soalan apa yang keluar, senang ke susah ke kan. So kadang-kadang bila soalan tu agak complicated, nanti kamu stres. Bila stres, lepas tu ambil masa, lepas tu yang nanti careless lah apalah. So kalau nak dapatkan A plus, A minus, A biasa, A bulat, ataupun A minus, apa yang kita kena fokus memang kena buat semua tajuk. Okey, tapi dia bersyarat lah, kita nak buat semua tajuk, kita jangan langsam semua tajuk. Sebab tu saya sebut tadi, study satu-satu, ikut minggu. So, sebaik yang boleh, sebab kalau nak ikutkan yang lepas-lepas, sebab kita sekolah. Tapi yang tahun ni tak sekolah, biasanya kalau yang lepas-lepas, saya wajibkan setiap student satu hari buat 10 markah punya soalan. Satu hari wajib buat 10 markah punya soalan. Mesti buat hari-hari. Dia tak boleh tinggal. Sebab kadang-kadang bila kita tinggal, macam contoh bila kita macam ni lagi banyak latihan korang buat, lagi banyak yang korang boleh bayangkan soalan apa yang keluar. Maksudnya nanti kadang-kadang bila kita dah banyak buat latihan, bila soalan tu masa SPM, korang boleh macam oh ini dah pernah buat dari tu. Oh ni idea dia macam gini. Alah bentuknya macam ni. Dia sebenarnya admit tak susah pun. Tapi kena buat. Maksudnya korang kena rajin buat supaya nampak bentuk soalan. Sebenarnya nanti akhirnya sebab itulah masih maksudnya kita still lagi boleh, ramai juga yang boleh dapat A dalam admit. Orang kata susah-susah tapi sebenarnya boleh dapat. Dia tak susah pun tapi kena buat lah. Maksudnya kamu kena buat apa yang sepatutnya kita kena buat. Okay, faham ayat saya? Okay, so contoh okay, saya pergi kepada format SPM. Okay, ini dia saya nak cerita sikit je. Sebab korang KSSM tahun yang pertama, okay. Okay, kita ada kertas 1, kertas 2. Okay, sama juga macam yang lepas, sama saja. Okay, kertas 1 dia ada bahagian A, kertas 2 ada bahagian B. Bahagian A dia jawab semua. So maksudnya dia wajib jawab. Yang ni kita wajib jawab. Okay, bahagian B dia ada 3 soalan. Jawab 2 soalan. So maksudnya 16 markah ni dia mungkin bahagi kepada 2 lah. Maksudnya sama ada satu soalan 88 ataupun satu soalan 79 ke. Yang ni saya tak pasti dia punya style markah macam mana. Dia cuma bagi bentuk yang macam ni saja. Okay. Sekarang ni dia kita tak boleh nak jangka tajuk mana yang keluar dekat wajib. Okay, kalau macam yang lepas masih boleh ada bayang-bayang lagi yang mana dekat mana, kalau dah keluar kat kertas 1, kertas 2 dah tak keluar. Ada yang tajuk beberapa tajuk yang macam gitu. Ada yang dua-dua tajuk keluar dekat dua-dua kertas. Tapi untuk korang KSSM memang dia tak ada bagi tahu langsung pasal tajuk, pasal apa tak ada. So nak tak nak korang memang kena hampir, maksudnya kena memang agak menguasai semua tajuk lah. Baru boleh jawab dengan tenang lah orang kata macam tu. Okay, so untuk yang kertas 1 dia macam gitu. Kita ada yang B ni, B ni adalah pilihan. Okay, untuk kertas 2 dia ada 3 bahagian. Okay, bahagian A jawab semua. So ini adalah soalan wajib. Okay, bahagian B jawab 3 soalan. 30 markah. Normally ini adalah satu soalan
10 markah. Ini standard biasalah. Yang B tadi dekat kertas 1 saya tak pasti. Tapi ini macam yang lepas juga ni. Bahagian B. So satu soalan 10 markah. Okay. And then bahagian C 4 soalan 20 markah. Dia nak 2 soalan. Kebiasaannya kalau yang lepas dia cakap ini soalan elektif. Seingat saya hari tu yang masa kursus seingat saya dia sebut elektif. So ini adalah macam 2 tajuk terakhir form 4 dengan 2 tajuk terakhir form 5. Yang penyelesaian segitiga apa tu Apa penyelesaian segitiga? Lepas tu apa tu? Nombor indeks. Lepas tu ni Ni 2 ketul bawah ni. Okay, kalau yang lepas ini dekat C. Tapi tahun ni dia tak bagi tahu. Tapi cikgu-cikgu menjangkakan sajalah dia berada dekat bahagian C. Okay. Sekarang ni memang tak tahu soalannya kat mana. Maksudnya macam contoh bahagian B dulu saya boleh agak kat sini ada hukum linear yang buat graf tu. Yang lepas. Tahun ni saya tak tahu. Tak boleh nak cakap. Okay. Tapi kita akan cuba berusaha, maksudnya korang kena berusaha untuk dapatkan full mark lah. Okay, so saya teruskan pergi kepada tajuk yang kita nak fokus hari ni, geometri koordinat. Okay, kenapa saya fokus dulu dengan tajuk ini? Ini adalah tajuk yang senang, saya cakap senang bermaksud senang dapat markah, senang faham, senang untuk buat. Okay. Target untuk dapatkan full mark tajuk ni. Okay, kalau yang lepas dia biasa dekat 10 markah punya soalan. Kalau tak pun dia pergi dekat 7 markah ataupun 8. Tapi normally yang lepas-lepas dekat yang 10 markah. Tapi tahun ni saya tak tahu kat mana. Cuma kenapa tajuk ni awal saya buat supaya kamu cepat study lah tajuk yang ni. Okay, geometri koordinat. Ingat lagi tak tajuk ni? Ini yang dalam buku kamu ni saya hanya ambil saja. Pembahagian tembereng tembereng garis. Ingat lagi tak yang ni? Ni yang mana? Ingat lagi tak yang mana? Ingat. Yang ada A, B, C. Contoh B, C. Saya ada sini 2, sini 3. Saya ada koordinat 5, 3. Sini koordinat 7, 1. Saya nak tukar nombor supaya nampak. Mungkin sini 5, 4. Ingat lagi tak yang kita kena 2, kita buat X dulu. Kita darab dengan orang jauh terlebih dahulu. Ingat tak? And then 3, darab juga dengan orang yang jauh tapi masih lagi X. Betul? Ini ingat lagi tak? Okay, ini yang tembereng garis. Okey, yang kedua, garis lurus selari dengan garis lurus serenjang. Okey, kalau selari, yang A ni gambar selari, dia buat slash-slash. Slash-slash tu maksudnya selari lah tu, gambar bentuk selari. Nampak tak? Okey, ni formula dia ingat lagi tak? Kecerunan kena apa? Kecerunan apa tu? Sama. M. Kecerunan sama, good. Yang B, ni gambar apa ni? Seranjang. Okay, good. Serenjang mesti sudut 90 ataupun disebut. Boleh? Boleh? Okay, so M1, M2, negatif 1. Ini terpulang cara apa jua yang kamu nak guna asalkan M tu dapat. Ada orang dia tak tulis benda ni pun tak apa. Formula ni tak penting. Yang penting M tu next tu dapat. M yang dah serenjang tu ditulis. Okay, ada orang guna mata je. Okay, next. C, formula ini dalam maths ada jumpa kan dalam garis lurus, betul tak? Betul. Betul. Ini formula apa yang D? D formula dalam ADMAT, formula garis lurus juga. Boleh. Nak guna yang C ke guna D? Dalam ADMAT. Dalam ADMAT. Terpulang nak guna C boleh, nak guna D pun boleh. Dalam ADMAT boleh guna C dengan D. Faham tak? Dalam math C je, D tak boleh guna. Boleh? Boleh. Okay, ini terpulang. Ada orang dia suka pakai style math je, tak payah pening-pening nak faham D. Ada orang dia suka pakai D, suka D lah nak pakai mana-mana, sama je. Jawapan akhir sama saja.
Okey, yang keempat locus. Locus masih ingat lagi pakai formula apa? Ini formula apa? Formula jarak. Boleh ingat lagi? Ingat lagi tak ni? Ingat. Dia ada bentuk yang macam ni sama dengan nombor. Dia ada bentuk macam ni sama dengan bentuk macam ni. Ingat tak? Ke dah lupa? Ingat. Ingat. Okey, dia ikut soalan tau. Dia depend on soalan. Okey, seterusnya nombor 3. Kenapa saya buat nombor 4 dulu? Tak apalah. Okey, luas segitiga. Ingat lagi formula ni? Formula ni ingat lagi? Yang mana Ingat. wajib tulis ni? Biasanya yang wajib tulis yang bawah tau. Atas. Yang bawah. Bawah. Atas biasa tak ada markah. Okey. Kalau segitiga, kejap. Koordinat ada berapa? 3 kan? Betul? Okey. So dalam kena ada berapa nombor? 4. 4. Kalau sisi 4 ke segi 4 dia ada berapa nombor? Ada berapa sudut? Berapa koordinat? 4. 4 koordinat. So kat dalam akan ada berapa nombor? 5. 5. So nombor depan sekali akan berulang pergi dekat belakang. Ingat tak ni? Ingat. Ingat. Okey, yang tu kena ingat. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama terus. Okey, dah buat belum? Dah tengok dah? Soalan 1 dah tengok? Korang ada dapat yang print ke? Ke tak ada? Ada Cikgu Eswari hantar ke? Tak ada? Korang, hello. Ada. Ada. Dapat dan ni ada dapat hard copy sorry. Dapat copy Ya. Okay, good. Okay, dah start tengok soalan? Dah start tengok soalan? Okay, dah? Ke belum? Dah, tengok je lah kan? Tengok je ke dah buat? Dah buat belum? Okey, kalau nak ikutkan soalan yang tajuk yang hari ni, nombor 1, 2, 3, soalan yang dibagi tu adalah soalan yang agak mudah. Okey, ini adalah bentuk soalan SPM yang sebenar lah. Okey, kalau keluar soalan 3-3 ni, rezeki lah orang kata. Tapi biasanya macam ni je, dia tak adalah macam susah sangat pun, dia biasa-biasa je. Yang penting kena ingat setiap sub tajuk, maksud saya yang ini. Yang ada 4 ketul ni, 1, 2, 3, 4 ni, korang kena ambil tahu. Okey, kalau tahu 4-4, tajuk ni senang je sebenarnya. So, okey, kita fokus terus kepada soalan nombor 1. Okey, dia ada bagi persamaan garis lurus KL. Semua orang boleh tengok soalan. Garis lurus KL, 3X tolak Y sama dengan 14. Okey, cari nilai P. Okey, jumpa KL. 3X tolak Y sama dengan 14. Semua okey? Cari nilai P. Okey, saya nak tanya idea macam mana nak cari nilai P. Kalau saya ada persamaan 3X tolak Y sama dengan 14. Idea? Masukkan siapa? Masukkan X. Masukkan? X. Okay, good. So kat sini kita ada X, kat sini kita Y kan, koordinat kan? Betul? Koordinat X, Y kan? Okay, so yang X ni 6, masuk je dekat X. Y ni nanti jadikan P. Faham tak ni? Okay, buat kejap siapa yang belum buat. Cepat sikit dalam seminit saya nak jawapan. Okay, jawapan P. Kedua. 4. 4 kan? Dapat cikgu. 4 kan? 4. Okey. Okey tak ni? Boleh saya terus tak? Ke nak tunjuk? Mungkin salah kira kot. Saya tulis persamaan saja So 3 darab dengan 6 tolak dengan P sama dengan 14. So saya nak P dia
So final answer dia P adalah 4. Ini adalah soalan yang A1. Okay, so boleh teruskan Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, persamaan garis lurus JK. Okay, kita tengok JK. P dah ada kan? So 64 kan? Dah tak ada masalah kan? Okay, nak dapatkan persamaan garis lurus JK, boleh atau tidak dengan senang? Boleh. 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 First wajib cari apa? Benda wajib. Keceriman. Yes, Keceruman. pandai. Dia mesti cari M dulu. Apa-apa hal cari M dulu. So, kamu pakai M lah. Nak jawapan M? Jawapan M? Negatif? 1/3. Okay, good. So, negatif 1/3. Okay, step yang ini terpulang. Ada orang dia suka pakai Y sama dengan MX tambah C. Ada orang dia suka pakai Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Sukati nak pakai mana-mana yang kamu suka. It's okay. Okay, so kalaulah nak pakai yang pertama, saya tunjuk balik. Kita masuk je value, saya cerita saja Bila kita dah masukkan M, kita akan cari C dengan masukkan koordinat, betul tak untuk next step? Masukkan Betul. koordinat kan? Okay, koordinat mana yang boleh dipilih? Boleh saya ambil koordinat L tak masuk dekat dalam C, Y dengan X? Tak. Tak boleh, dosa tau. Tak boleh. Dia hanya boleh ambil koordinat yang mana? K atau J. Yes, good. Dia hanya boleh dekat atas garisan soalan sahaja yang kita boleh ambil koordinat salah satu, J ataupun K. Tak boleh lain daripada tu. Dia nak yang soalan saja. Saya ulang lagi sekali, dia nak soalan je. Okay. So, kalau yang ni tak ada masalah. Nanti kamu buat. Nanti kamu dapat C dia. Buat kejap lah kalau pakai ni. Jawapan akhir. Dapat berapa? Enam. 6. C 6 Ha. So Y sama dengan Negatif 1/3 X tambah 6. negatif 1/3 X tambah 6. Okay, good. Betul. Okay. Nak tahu yang ni tak? Nak ingat kita nak remind balik yang kalau nak guna kaedah kedua boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, cara dia sama juga. Y yang depan ni yang tak ada tak ada nombor ni, Y maintain. Yang kita tukar tu yang ada Y1 tu. Maksudnya kamu ambil je lah mana-mana koordinat yang kamu suka. J boleh, K pun boleh. Terpulang. Jawapan akhir sama je. So Y yang mana satu? Kalau saya ambil J, 3 dengan 5, which one Y? Y tolak. Saya nak J. Y tolak. 5. 5, good. M tadi sama, M mesti cari juga. Sama juga step dia. X tolak. X tolak. 3 kan? Betul? Okay. So kalau yang sampai sini korang kena expand seko-seko satu. Korang combine lah nombor dengan nombor. Nanti jawapan akhir dia sama juga. Okay? Boleh dapat tak? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay. Kadang-kadang kemungkinan kalaulah soalan minta persamaan garis lurus tapi dia nak bentuk macam ni. Jap. Y sama dengan BX tambah C. Okay, kadang-kadang ada soalan dia nak macam ni. Kadang-kadang. Okay, maksudnya dia nak kita tak boleh ada jawapan kita pecahan. So maksudnya 3 ni korang bawa je sebelah. Maksudnya jadikan semua ke atas. So kita akan dapat 3Y sama dengan negatif X tambah 18. Nak bagi jawapan akhir macam ni kalau dia minta. Kalau tak minta, 2 diterima. Mana-mana boleh. Tapi kalau tak minta, jawapan akhir macam ni dia dah cukup. Faham tak? Tak payah buat bawah, takut careless. Boleh follow?
Okey tak Boleh. okey? Boleh. Okey. So terus kepada luas segitiga JKL. Okey. Yang ni saya tak akan buat habis. Sebab saya rasa macam senang je yang ni. Okey. Cuma kita nak ingatkan balik. Okey, macam mana nak cari luas? Apa yang nak kena tulis? 1 per depan formula. 1/2. Okey, good. 1/2. Ni tanda apa? Ni tanda apa? Tegak tu. Modulus. Modulus. Okey, kenapa kena ada modulus? Kenapa formula ni wujudnya modulus? Saya lupa nak tanya tadi. Sebab Nak kekal positif. kenapa kena kekal positif? Sebab dia luas. Good, pandai. Sebab dia luas, wajib dalam keadaan positif. Okey, so formula. Okey, kita ada, jap. Saya rasa kita ada satu lagi koordinat tak cari kan? JK. L tak cari lagi ni. Macam mana nak cari L? Ni kena cari L dulu. Boleh faham tak ni? Kenapa dia kena cari L? Okey, cari L kejap. Macam mana? Idea? Siapa kosong L? L ni pintasan Y. Siapa kosong? X. Dash. X yang kosong ke Y yang kosong? X. X yang kosong. Good. So, kosong Y. Betul tak? Betul ya? Kosong Y Okey, kosong Y ganti dalam persamaan ini. Saya nak jawapan Y. So, koordinat dapat apa? Buat cepat. Negatif 14. Negatif 14. Sure? Okey, betul. So, kosong negatif 14. Okey, so saya ada satu JKL. Yang mana satu sesuai duduk depan? J. J, okey good. Boleh saya ambil K duduk depan? Boleh? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya takkan ambil L duduk depan. Agak-agak kenapa saya tak nak ambil L duduk depan? Ada sebab? Ada negatif. Yes, bila ada negatif, dia akan mencetuskan keles. Sebab nanti dia main simbol. Kita ada main simbol tolak dengan tambah ni dia kan. So depan, nombor depan saya galakkan kalau boleh cari dua-dua positif. Sebab dia akan berulang dekat belakang. Faham tak? So kita nak kurangkan keles kita. So kita akan buat 3, 5, 6, 4 tadi kan. Next nombor 0, negatif 14. So akan ulang balik 3, 5. Okey, kalau yang lepas-lepas cara penandaan ini bukan markah. Markah seterusnya baru markah. 1/2 modulus. Okey, masih ingat lagi cara? Ini kita darab silang. Simbol apa in between? 3, 4 in between apa? Tambah ke tolak? Tambah. Good, Tambah. bagus. Tulis dulu. Jangan congak tau. Maksudnya korang jangan congak cepat sangat. Tulis je dulu. Sebab kadang-kadang congak tu careless. So kita belajar untuk menulis. Menulis untuk markah. Okay, faham So untuk beberapa formula, ada beberapa formula yang memang dia ada markah. So kalau kita tak buat, kadang-kadang dia boleh miss, macam mana cakap kadang ada orang dia boleh, tak ada masalah. Kau nak apa? Nak apa ni kita panggil ni? Nak terus congak. Tapi kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan careless. So sebaik yang boleh tulis. Okay, yang ni boleh? Tengah-tengah tolak kan? Betul kan formula? Kejap Oh, hello S. Okay, tengah kelas. Saya ke tengah kat dalam. Okay. Okay, bye. Okay, so yang belakang kena tulis nombornya ialah yang mana? Tahu yang ni sebelah sini Boleh Okay, so ini kita kena tulis 6, 3 tambah dengan 0,4 tambah dengan 3 negatif 14.
Okay, so nanti bila kamu buat, nanti dia akan dapat jawapan akhir dia 30. Ni nanti buat sendiri Boleh Boleh saya terus sebab saya nak terus pada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, nampak soalan nampak? Semua okay? Okey. Okay, soalan kedua dia ada bagi garis lurus persamaan ni. Dia ada bagi persamaan, betul? Semua nampak? Okay, garis lurus PQ dipanjangkan ke suatu titik R. So maksudnya dengan keadaan PQ nisbah QR 2 nisbah 3. So kalau ikut logik, R dekat bawah ataupun dekat atas? Kalau ikut logik? Atas. R atas. Kalau misal kata kamu letak R dekat bawah, dia akan jadi RP PQ, dia punya nisbah. Faham tak? So dia tak sesuai dengan yang dia bagi. So R akan naik atas. Apa-apa hal R akan naik atas. Okey, sekejap saya pandang balik. Okey, so 2, 3. Yang ni okey? Okey, nak senang, bila kita nak buat yang melibatkan koordinat ni ataupun pembahagi tembereng ni, kalau rajin lukislah baru, tak rajin dalam gambar pun tak apa. Yang penting korang mesti ada koordinat setiap orang. Dia mesti ada koordinat 3, 3 ataupun salah satu yang dia carilah. Biasanya 2 ada, 1 tak ada. Terpulang. Okey. Dengan kita punya nisbah tu kena ada. Okay, so soalan dia cari koordinat R. Okay, boleh kita dapatkan koordinat P dengan Q kalau ikut logik macam mana? P pintasan apa? P pintasan apa? Y. Y. So siapa kosong? X. X kosong. So kosong Y. Letak ni dulu. Q. Koordinat. X. kosong. Kosong. Okey. Cari sekejap PQ. Saya nak koordinat PQ sekarang. P berapa? Kosong negatif 6. Which one? P kan? Betul? Okay, Q? Q? Dua kosong. Okay, good. Okay, saya lukis baru senang nak nampak. Okay, Q kedua 2 kosong, P adalah kosong negatif 6. So bila dia minta R maksudnya korang kena letak X, Y lah. Okay, sebab kita tak tahu. So 2, 3. Okay, untuk yang ini kena pastikan kedudukan betul sebab kadang-kadang dia boleh efek kepada kita punya jawapan. Okay, first kita tengok dulu betul-betul. Okay, 2 ni saya kena darab dulu dengan orang jauh. So maksudnya yang saya kena darab adalah X. So saya akan dapat kat depan 2X. Tambah dengan yang mana satu? Nombor? Tambah dengan? Tambah dengan apa? 3 kosong. 3 darab kosong. Okay, good. 3 pula kena darab dengan orang yang jauh yang dekat sebelah sini. Kosong. Okay, so maksudnya kosong. Per dengan 2 tambah 3, jawapan 5. Sama dengan huruf? Huruf apa? Huruf X kan? Huruf X tengah-tengah siapa? Nombor 2. Okay, sebenarnya apa yang kita buat dekat sini ialah 2 ni kita kena darab dengan X. Maksudnya nombor yang berada dekat X. Tambah dengan 3 yang darab dengan X juga. Supaya kita dapat X yang tengah-tengah. Faham tak ayat saya? Boleh faham stepnya? Faham. Okay. So bila X maksudnya satu lagi automatik dia akan Y punya koordinat lah. So sama juga 2
akan darab dengan Y. 2Y. So 3 akan darab dengan negatif 6. Sebab sekarang kita nak buat Y pula. Okay, so tambah dengan 3 darab negatif 6 per dengan 5 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Kosong. Kosong. Okay, jawapan X berapa? Y berapa? X berapa? Y berapa? Kira jap. X 5, Okay. Y X negatif 9. 5. Okay, good. Y. Ada negatif ke Y? Y? Y 9. Y 9. Boleh saya punya jawapan akhir macam ni? Saya tinggal begini saja. Tak. Tak boleh. Boleh sebenarnya tapi kurang 1 markah nanti. Sebab jawapan akhir mesti ditulis dalam bentuk koordinat. Sebab tu dia kena alert dengan apa? Korang punya soalan. Okay. Mesti tulis akhir sekali jawapannya adalah 5, 9. Okay. Boleh follow? Ini okay? Dah ingat dah? Dah ingat dah? Ingat. Okay. So kita terus kepada soalan locus. Saya sambung Saya sambung Okay. Suatu titik S bergerak dengan keadaan jarak daripada kejap saya ambil purple. Okey, satu titik S bergerak dengan keadaan jarak dari titik Q adalah sentiasa 5 unit. Cari persamaan locus bagi S. Okey, soalan saya dia ada sebut nisbah tak? Soalan dia tanya nisbah tak? Locus dan dia ada sebut nisbah tak? Kejap. Cikgu Aswarin kau ni tak boleh masuk. Kejap ya. Okey, so saya sambung balik. Okey, ada dia sebut pasal nisbah tak? Kalau dia nak locus, maksudnya soalan dekat sini, kalau dia nak locus, ada dia sebut nisbah tak macam yang ni? Ada tak? Tak ada kan? Ada tak dia sebut 2 kali ganda ke ataupun 3 kali ganda ke? Anything else perkataan yang menunjukkan ada 2 titik, 2 point, 3 point ke ada tak? Tak ada kan? Okey, soalan saya, ada berapa titik saja yang dia minta? Titik Q saja. Betul tak? Titik Q saja. Okey. Bila dia minta titik Q bermaksud nombor bentuk soalan ataupun apa yang kita kena buat ialah titik Q. Okey, contoh saya ada S. Okey. Dengan titik Q bermaksud titik Q kita dia punya koordinat apa tadi Q? Q koordinatnya apa tadi? 20 kan? Q20 kan koordinatnya kan? Okey, so maksudnya apa yang kita kena buat ialah S ini titik S yang bergerak. S tu locus. Faham? Okey, S ni bila bergerak dia akan jadi XY saja. Dia tak ada nombor. Boleh faham tak? Okey, sebenarnya kalau ikutkan titik Q masa saya tak ingat kau orang belajar bila tapi yang penting dalam tajuk locus kalau melibatkan satu titik dia akan menghasilkan bentuk bulatan untuk locus. Ingat tak? So ini jarak dia 5. Ini maksud locus, yang luar ni. Ni locus. Titik bergerak menjadi satu bulatan. Itu maksud locus untuk satu titik. Kalau 2 titik, dia akan jadi serenjang. Pembahagi 2 sama serenjang. Ingat lagi tak? Ada pernah belajar kan yang ni kan? Tapi kita tak melukis, so tak ada isu pun sebenarnya. Dia senang je sebenarnya tajuk yang ni. Okey, cuma kalau titik Q ni, okey, bila titik Q, kita punya nombor 5 tu, cara penulisan, maksudnya jarak, kita terus pakai formula yang ni. Kita terus letak je 5 kat belakang. Depan ni pakai formula jarak. Okey. S ini maksudnya dia akan ada gambar dekat sini. Bulatan kat sini. Jaraknya sentiasa 5. Sinilah saya buat kat sini. Jaraknya akan sentiasa 5 unit. Okey, so kita letak kat sini. Ini kamu letak X.
tolak dengan apa nombor 20, koordinat 20 ni, 20 koordinatnya XY kan? Okay, kita start daripada X dulu. So, X tolak dengan berapa? X tolak dengan berapa? 2. 2. Jangan lupa mesti ada apa? Kuasa? Kuasa 2. Okay, next. Tengah-tengah. Formula? Tambah. Tambah. Okay, so belakang. Y tolak kosong, betul? Y tolak kosong lah yang ni. Kuasa 2. Okay. So, bila nak buat macam mana yang ni, next nak solve, ingat lagi tak? Saya kena buang square root ataupun punca kuasa 2. Nak buang punca kuasa 2, saya kena buat apa dengan orang sebelah kanan? Kuasa 2. Okay, good. So, maksudnya macam ala-ala pindah lah lebih kurang. Kita akan cancel out lah. Okay, so saya akan dapat yang dekat sebelah kiri ni, saya akan expand. X kuasa 2 tolak. Tolak berapa tu? 4x tambah. 4. Okay, good. Belakang. Y kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 25. Ni saya skip boleh ke? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Okay. So next, locus wajib ujung kosong. So apa-apa hal nombor yang kat sebelah sini, semua kena pindah pergi depan. Ujung mesti kosong. So susun cantik-cantik. Depan biasanya X kuasa 2, Y kuasa 2 and then balance je lah. 4 tolak 25, negatif 20. Berapa? 21. 21 sama dengan kosong. Alamak jauh lah pula. Sekejap, tekan balik tak cantik. Okay, boleh ingat tak? Boleh yang ni? Boleh? Boleh. Okay, ada soalan, saya tunjuk saya siap. Ada soalan, dia boleh jadi macam ni. Mungkin ada nombor 2 kat depan, sini jadi 3 and then ada punca kuasa 2. Ingat lagi tak? Nanti korang study balik yang ni. Bila berlaku? Ini kalau, kenapa ada nombor 2 dengan nombor 3 ni? Kalau biasanya ada, apa? Nisbah. Okay, boleh dapat? Ini biasanya dia melibatkan 2 titik. Nanti dia ada huruf lain satu lagi. Okay, nanti study balik. Boleh? Ini okay? Nanti study balik tajuk ni Buka balik boleh? Boleh. Okay, so kita terus pada soalan yang ketiga sebab saya nak habiskan terus. Berserenjang. Okay, berserenjang. Keyword soalan berserenjang. Kalau dia sebut berserenjang, ada benda yang wajib tahu. Apa dia? Apa dia? M1. Okay, good. M1, M2. Sama dengan negatif 1. Sama dengan negatif 1. So maksudnya korang mesti tahu penggunaan formula ini ataupun walau apa jua cara, mesti pakai benda ni. Kalau tak pakai pun tak ada masalah. Yang penting kita dapat M yang serenjang tu lawan dengan yang satu lagi. Faham Okey. Persamaan AD. AD berserenjang dengan BC. BC bawah Okey, boleh faham soalan. Persamaan AD. Okey. Mana persamaan AD? Kita tulis dulu. BDC 2Y. Oops. Sama dengan X tambah 5. Okey. Kalau kita nak dapatkan M yang ini, AD, macam mana? Macam mana saya nak dapatkan M bagi AD? Idea? Cari apa? Cari M siapa dulu? Idea please. BC. BC good, betul, pandai. Kita cari dulu M bagi BC. Macam mana nak cari M bagi BC? Ada persamaan garis lurus dia bagi tak? Ada, pindahkan 2Y tu. Okay, good. So 2Y sama dengan X tambah 5. Boleh saya kata M saya 1? Tak. Okay, good. Kenapa tak boleh? 2Y.
Sebab 2Y, bagus. Bentuk tetap Y sama dengan MX tambah C. Bila dah susun Y single, baru boleh ambil siapa-siapa sebelah X sebagai M. Faham So, korang kena bahagi 2 dulu setiap orang ni. So, apa yang kita dapat adalah Y sama dengan 1/2X tambah dengan 5/2. So, M kita adalah 1/2. M bagi BC. Betul Okay, macam mana nak dapatkan M bagi AD? Terbalikkan. Terbalikkan pun boleh. And then kena letak Negatif. Ya, okay. Jawapan negatif. Negatif Negatif 2. Negatif 2. Okay, kalau rajin tulis kat sini pun boleh juga. Terpulanglah. Kalau ingat, bagus. Tapi jangan terbalik-terbalik tau. Okay, so dapat. Next, buat apa? Cari nilai C untuk AD. Okay, good. So, ni orang yang suka pakai formula mat je. Tak ada masalah. Okay, so C. Boleh saya pakai koordinat C tak? Nak cari C, nak cari C, nak ganti Y dengan X, boleh saya pakai koordinat C tak? Tak. Tak boleh. Tak. Okay, sekarang mana yang boleh? A. Okay, good. So maksudnya faham lah. So maksudnya setiap kali korang buat tu kena alert. Faham sebab dekat soalan nak AD. So mesti huruf AD sahaja koordinat tu berada. Okay, boleh faham Okay, so nanti dapat persamaan AD, settle. Next, kalau nak dapatkan koordinat D, siapa ada idea? Tak pun korang buat kejap lah. Buat seminit jap. Saya nak persamaan ni jap. Okay. Saya nak persamaan akhir jap. Sebab nanti kan takut tak nampak. Okay, apa dia? Persamaan akhir. Y sama dengan negatif 2X tambah 15. Tambah 15. Sekejap, saya cek. Nombor 3 kan? Okay, betul? Semua dapat? Dapat. Dapat. Okay, so persamaan ni Y sama dengan negatif 2X tambah 15. Okay, soalan seterusnya. Koordinat D. So, korang tengoklah D kat mana. D berada di antara dua garisan yang kita tahu persamaan. Macam mana saya nak dapatkan D? Idea? Cari koordinat B dulu. Cari koordinat B. Kalau cari koordinat B, okay, lepas tu? Koordinat B dapat. Okay, lepas tu macam mana dapatkan D? Sebab D ni, kita tak tahu langsung salah satu. XY, dia dua-dua tak tahu kan? Guna yang titik pembahagi tu. Guna titik pembahagi. Saya tak nampak nisbah. Ada nisbah BDDC tak dia bagi sekarang? Dua persamaan tu kena apa tak ingat Ada Apa satu yang benda harus- kena buat. saya ingat dua persamaan tu. Dua-dua persamaan kena buat persamaan serentak. Itu dia. Boleh ingat tak? Okay, kenapa? Okay, ingat, kenapa saya tak boleh pakai nisbah tadi? Okay, kejap Contoh Contohlah bila saya buat saya dapat negatif 5. Contohlah saya memang malas nak cari B ni. Contoh Okay, saya tak cakap ini adalah betul. Kejap, sorry. Ni kosong. Okay, saya ada koordinat 9, 7. Saya ada koordinat 5, 0. Saya tak ada koordinat XY. Saya tak ada nisbah. Maksudnya saya ada, 1, 2, 3 maklumat tak ada. Sebab tu kita tak boleh pakai yang apa ni, lompat-lompat tu. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Boleh tak? Faham. Faham. Okay, so solution dia sebenarnya satu saja, iaitu buat persamaan serentak dua garisan ni. So dua garisan ni, persamaan ini korang kena masukkan, jadikan ini persamaan yang pertama, jadikan ini persamaan yang kedua. Boleh faham tak? Boleh ingat Boleh. tak? Boleh, okay. So nanti cuba boleh? Boleh. Boleh, okey. Dengan kata lain, jawapan akhir dapat apa, jawapan akhir dapat apa macam ni. Jangan lupa soalan minta koordinat. Boleh follow? Boleh. Boleh. Okey, yang ni okey. Yang ni okey, okey. BC saya nak tinggalkan untuk kamu sebab C ni ada something yang kena fikir sendiri. Okey. Sekejap
Saya tak nak bagi jawapan lagi lah. Korang buat dulu boleh? Buat dulu boleh? Boleh. Okey, saya nak tengok macam mana korang fikir macam mana nak dapatkan nilai C. Dia ada kaitan dengan pemahaman pasal nisbah. Korang kena ingat nisbah adalah dua bentuk kan? Satu titik bertindih kan? Betul tak? Satu lagi bentuk? Siapa ingat? Pecahan. Pecahan, good. Okay, dia akan guna bentuk ni masa buat nanti. So korang akan nampak M dapat apa, N dapat apa. Okay, so cuba yang C dengan B lah, B settle down and then C pun korang akan korang buat lah Okay, so untuk yang hari ni, ini. So nanti next class boleh tengok tajuk apa? Siapa perasan tajuk next class tajuk apa? Vektor. Vektor. Dah study vektor? Dah. Belum. Dah, belum. Okay, yang belum nanti study. Vektor form berapa korang? Form 4 kan? Form 4. Okay, form 4. Okay, kenapa saya pilih vektor agak-agak? Susah. Ini apa pula susah? Mestilah sebenarnya Memudahkan. senang. Ini tajuk yang mudah sebenarnya. Dia senang nak faham. Tapi kena study dari awal lah. Okay, vektor ni macam mana Dia strateginya kan? Strateginya lah, kalau saya suka. Macam contoh kalau kamu perasan, kenapa saya bagi soalan panjang? Perasan tak? Soalan hari ni dengan soalan nanti vektor tu, soalan yang paling panjang. Cuba tengok balik, cuba selak. Soalan yang panjang. Tu bentuk soalan kedua. Kenapa saya bagi yang panjang? Bila kamu buat yang panjang, maksudnya kita terus belajar secara keseluruhan tajuk tu. Kamu akan buat terus faham. So nanti automatik, mungkin untuk soalan yang setakat pendek-pendek itu, celah gigi lah jadinya. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Faham. Itu yang kalau boleh, sebenarnya jangan takut dengan soalan panjang. Soalan panjang tu, soalan A dengan B biasanya soalan senang. Jadi ABC biasanya soalan panjang kan? AB biasa senang. C yang complicated sikit. Okay, boleh. So, kena cubalah untuk AB tu. Okay. Sekejap Cikgu Suari ada ke kat dalam Cikgu Suari dah masuk ke? Dah. Dah bagi link kehadiran ke? Dah masuk dalam link kehadiran. Okay dah. Semua orang dah masuk link kehadiran. Isi kejap kehadiran. Tujuh orang dah respon. 7 orang. So rasanya dalam ni pun macam ada 7 orang je. Tapi tadi ada masuk keluar. Maybe line problem kot. Okay, ada. Lagi 2 orang saja belum isi kat dia. Okay. Ada soalan sambil nak tunggu isi kehadiran. Ada soalan untuk tajuk ni. Nampak senang tak? Okay je kan tajuk ni okey kan? Okay. Start daripada hari ni, kamu buat balik list tajuk ni. Setiap orang ada buat list tajuk ni. Okay, tak pun pakai je lah buku yang ada isi kandungan tu kan. Okay, mana yang dah study korang tick. Mana yang belum, target sendirilah yang mana yang kamu nak buat. Kalau saya lagi suka tajuk panjang-panjang. Contoh vektor tadi kan, saya pilih vektor, geometri koordinat, hukum linear. Sekejap, form mana lagi Sekejap Fungsi-fungsi kuadratik ni pendek-pendek sikit je. Sistem persamaan. Okay, try dulu buat yang 4 ni dulu. Dah okay. Okay, baru move pergi lain. Kenapa saya tak ambil index set logaritma? Agak-agak kenapa saya tak pilih dulu? Siapa tahu? Sebab senang. No, ayat saya tadi apa? Sah. Dia sebenarnya pening. Tajuk ni nampak macam senang tapi pening kan sebenarnya kan? Lagi satu dia punya markah sikit. Markah dia tak banyak. Kalau banyak soalan ni susah. Setuju
Soalan kalau markah tajuk ni, kalau markah dia banyak, maksudnya soalan tu susah. Kalau markah dia sikit, soalan dia senang. Okay, boleh? Sistem persamaan ingat lagi? Study balik sistem persamaan. Ni 4 ni study dulu. Boleh? Boleh. Lepas ni janjang. So, 1, 2, 3, 4. Buat ni dulu. Boleh. Lepas tu korang pilih lah seterusnya, pilih sendirilah. Kalau saya next, saya akan pilih janjang dulu. Lepas tu baru 3 yang lain.